Okay guys, welcome back to my channel Fazal Angler. So memandangkan ada beberapa followers aku dia bertanyakan aku untuk buat satu vlog berkenaan dengan teknik casting. So aku sebenarnya teknik casting ni guys, dekat dalam YouTube ataupun dekat dalam jurnal, dekat dalam majalah dah banyak dah menceritakan tentang teknik casting ni tadi. Aku faham untuk angler pemula mesti ada masalah bird nest. So aku bercadang untuk buat satu vlog berkenaan dengan tips untuk buat lontaran menggunakan bait casting tanpa berlakunya bird nest. Sebab dekat dalam dunia bait casting ni guys, ada beberapa perkara yang korang kena ambil perhatian. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan long cast. Okay, semua aku faham sebab apa korang beli bait cast, sebab korang nak buat long cast. Okay, long cast ni satu tajuk yang agak panjang lah. Nanti insyaAllah ada masa nanti aku cerita. Yang kedua adalah berkenaan dengan beberapa teknik dekat dalam bait casting ni tadi. Bait, contohnya teknik backhand, teknik skipping, teknik front cast, dan ada beberapa lagi teknik lah. So apa yang aku nak ceritakan kat korang kali ni adalah khas untuk angler pemula ataupun caster pemula ataupun orang yang mula-mula nak berjinak dengan menggunakan bait cast ni tadi. So aku pasti macam aku cakap tadi, masalah pertama yang korang akan hadapi adalah bird nest. So sebelum kita nak selesaikan masalah bird nest ni guys, korang kena faham konsep dia, mengapa berlakunya bird nest ni tadi. So aku punya lecturer dulu ada bagi tahu. Dia kata understanding the concept, not remembering the step. Okay guys, aku nak cerita kat korang berkenaan kenapa berlakunya bird nest. Bird nest ni berlaku bila mana spool yang korang baling, waktu korang baling set bait casting korang, spool ni tadi dia berpusing lagi laju daripada gewang. So kenapa bila spool berpusing lagi laju pada gewang, kemudian gewang dah berhenti. Katakan gewang dah berhenti ni ada banyak sebab lah. Gewang dah sampai ke permukaan ataupun gewang korang tersangkut ke apa ke, tapi masa tu spool berpusing, maka masa tu lah berlakunya bird nest. So sekarang ni kita nak elakkan spool kita berpusing lagi laju daripada gewang. Sebab itulah setiap bait casting, setiap bait reel bait casting ni dia diperkenalkan dengan braking system. So dalam yang aku tahulah, dalam dunia bait casting ni, dalam set reel bait casting ni ada 3 jenis brake. Brake yang pertama ialah brake centrifugal. Sebelum ni aku pakai Kasking Spartacus. Dia pakai brake, dia pakai 2 brake, satu centrifugal brake dan dia combine sekali dengan magnetic system. Kemudian yang paling popular adalah magnetic system. So kebanyakannya reel pada masa ni menggunakan magnetic system, magnetic brake untuk sebagai braking mechanism untuk berhentikan kita punya spool. Dan teknologi yang paling baru adalah menggunakan digital control. So Shimano dia telah mengeluarkan set bait casting yang menggunakan digital control. So kali ni aku akan ceritakan kat korang, bukan nak cerita pasal long cast, bukan nak cerita pasal teknik-teknik casting. Aku just nak cerita khas untuk angler pemula saja. Mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan dunia bait casting ni, macam mana nak membuat lontaran ataupun nak buat casting tanpa berlakunya bird nest. Masa korang nak buat lontaran ni tadi, sebelum apa-apa korang nak buat lontaran ni tadi, sebab korang ada macam-macam gewang. Macam setiap gewang ni ada berat yang tersendiri. Ada yang berat 10 gram, ada yang berat 3-4 gram, ada yang berat dalam 15 gram dan sebagainya. So bila korang gunakan bait casting, korang kena timbang dia. Aku tak tahu apa istilah yang susah. Aku kebanyakannya orang guna istilah timbang lah. Timbang korang punya lure, korang punya gewang. Okey, macam yang ni contoh gewang ni berat dia 10 gram. Aku hari ni aku bawa dua jenis gewang, satu gewang yang ringan, satu gewang yang agak berat. Lagi satu gewang
Berat dia aku guna EXP soft rock ni, berat dia dalam 4-5 gram kot, 3-4 gram macam tu lah, 4-5 gram lah tak silap aku. So satu gewang yang agak berat 10 gram, satu gewang yang agak ringan dalam 4-5 gram. So aku dengar guys, aku dengar satu teori orang kata kalau lure yang ringan ataupun gewang yang ringan susah nak buat long cast. Bagi aku pun berfahaman macam tu juga, tapi selepas lama dekat dalam bait casting ni, dia tak sama dengan spinning. Okay, set spinning korang betul, kalau gewang yang ringan korang susah nak buat lontaran jauh, tetapi dalam bait casting ni dia tak mempengaruhi sebenarnya. Sebabnya gewang yang berat, yang ringan pun korang, yang berat pun kalau korang salah setting timbang dia pun boleh menyebabkan bird nest, dan bukan kata nak pergi jauh, nak pergi dekat pun tak boleh. Okey, kalau walaupun gewang yang ringan, dengan korang kurangkan dia punya braking system, korang boleh buat pergi jauh. So apa yang penting adalah korang kena timbang dulu. So timbang ni nanti aku akan ajarkan korang apa tu maksudnya timbang, dan aku pasti setiap angler yang baru nak berjinak-jinak ni faham apa itu timbang. Timbang gewang. Dia ada satu, aku tak tahulah sama ada ni benda ni berlaku pada aku seorang saja ataupun berlaku pada semua angler. Apa tu, caster yang menggunakan bait casting ni. Okey, yang aku nampak masa mula-mula kita nak lontar, kita akan berlaku susah nak buat lontaran jauh ataupun nak buat lontaran yang jarak yang kita nak, ataupun dia macam tak tahulah, dia macam susah. Tapi selepas aku study, kenapa kita susah untuk pemula, untuk mula-mula nak buat, maksudnya mula-mula kau buka daripada reel ke, ataupun kau dah lepas seminggu kau mancing, kemudian kau nak pergi balik ke, nak pergi start nak mancing tu, nak gunakan reel tu, kau susah nak buat casting. Sebab apa? So aku rasa sebabnya mungkin korang punya tali masih dalam keadaan kering, dia tak basah lagi, dia tak lembap lagi, ataupun mungkin yang sebelum ni korang guna tu dia melekat-lekat antara satu sama lain. Mungkin korang mancing dekat laut ataupun korang mancing kat air sungai yang keruh, yang maksudnya dekat dia punya berbenang tu dia ada macam ada kotoran yang menyebabkan dia melekat antara satu sama lain. So masa korang buat casting tadi tu, sebab dia melekat antara satu sama lain ni tadi tu, so dia korang susah nak buat casting. So macam mana nak hilangkan benda lah ni, korang just kena warming up dia, macam kena panaskan enjin dia dululah. So korang kena buat balingan beberapa kali, kemudian masa tu lah korang kemudian korang akan dapat rasa sendiri, makin lama makin senang korang buat lontaran. Okey, step yang ketiga adalah selepas korang warming up tadi, kemudian korang dah timbang, masa tu bila korang nak buat balingan, korang kena buat balingan secara menyengit. Maksud aku macam ni. Okey, bila korang nak yang ni menegak, okey, yang ni menyengit. Bila korang nak baling, so korang baling macam tu. Okey, korang baling macam tu. So pastikan dia punya spoon ni menyengit. Sebab apa guys? Sebab apa dia menyengit? Disebabkan oleh ni aku tak tahulah apa function dia, tapi aku rasa mungkin disebabkan oleh, sebab kat sini ada spool tension dia. So bila korang sengit macam ni, sebab spool knob ni yang akan menolak korang punya spool ni tadi, dia akan yang nak bagi dia ketat, dia akan tolak ke kanan, ataupun ke kiri untuk lagi longgar lah. So bila korang dalam keadaan macam ni, dia punya gravity dia bawa turun ke bawah. So bila gravity dia turun ke bawah, dia korang punya spool berada pada tahap yang paling optimum. Maksudnya dia tak terlampau ketat dan dia tak terlampau ringan. So senang korang nak buat balingan nanti. Okey, so teknik yang kedua adalah baling secara mengiring macam ni. Okey, baling secara, bila korang nak buat balingan, baling secara mengiring macam tu. Okey, alright. Teknik yang ketiga yang aku nak ajar kat korang adalah baling. Kebanyakannya kalau siapa-siapa lah suka baling menggunakan dua tangan. So untuk bait casting ni guys, korang tak boleh force dia sangat. Maksud aku, bila korang tak boleh force dia, so bila korang tak boleh force, apa yang kalau kita pakai dua tangan, selalunya kita force, kita nak baling kuat-kuat, sebab kita punya perasaan kita kalau baling kuat dia boleh pergi lagi jauh. Okey, sebenarnya dalam bait cast ni korang tak perlukan force yang tinggi. Okey, korang tak perlukan force yang tinggi. So apa yang korang buat, bila buat force yang terlampau tinggi ke barang kalian untuk terjadinya bird nest tu tinggi, so apa yang aku buat adalah aku baling menggunakan satu tangan je. Okey, aku baling gunakan satu tangannya. So far insyaAllah aku dapat jarak yang aku nak, dan juga dapat
dapat apa, dapat balingan yang cantik lah, maksudnya balingan yang tak ada bird nest. Okey, lepas tu aku dah lupa dah, ada beberapa lagi tips yang aku nak bagi tahu kat korang. Nanti kalau aku teringat nanti aku bagi tahu. So untuk salah satu faktor yang berlakunya bird nest ni adalah pemilihan tali guys. So kalau dulu aku pakai tali yang murah, biasalah tali beli kat China kan. Tali beli kat China ni harga dia RM5, RM6 macam tu lah. So bila tali yang murah ni, dia macam dia tak rounded tau. Dia punya shape dekat sini dia tak rounded. Okey. So aku carilah tali braided yang agak yang agak cantik sikit, yang agak mahal sikit. So aku guna tali ni, aku dah lupa dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tali ni tali jenama Limax, 8 kali dia punya pusingan braided dia. 8 kali ply dia punya. Setiap tali ni dia ada pusingan macam tu kan. So ada 8 kali dan berat dan LB dia dalam 15 LB. So korang cari yang jenama sikit. Aku tahu kat luar sana ada yang sampai beratus-ratus jenama Buckley, aku tak tahu apa nama sebut dia, Sufik dan sebagainya. So lagi mahal tali tu, lagi rounded dia, so lagi senang korang nak buat cast tanpa berlakunya bird nest, dan korang boleh buat dengan jauh. Okey, tu bab tali lah. Kemudian bab keseimbangan joran. Okey, pastikan korang punya pancing korang punya reel korang dengan korang punya joran dalam keadaan seimbang. Apa tu maksud seimbang tu aku tak pandai nak bagi tahulah. Dengan lebih lanjut, seimbang ni bagi aku senang je lah. Macam korang sedap dengan korang punya tangan, dengan korang punya setup. Maksudnya dia tak terlampau panjang untuk korang punya ketinggian, dan dia tak terlampau keras. So bila terlampau keras, bila korang nak baling tu, dia daya menyimpan untuk buat lontaran tu kurang. So korang punya lure susah nak pergi jauh. So nanti aku akan ceritakan dengan lebih lanjut. So sekarang ni aku nak buat practical macam mana untuk buat balingan. So aku akan gunakan Abu Garcia Black Max dulu dengan gewang berkapasiti berat dia gewang dalam 45 gram. Okay, step pertama adalah korang timbang. So timbang, bila gewang dah jatuh, dia tak berlakunya bird nest dekat sini, maksudnya korang punya reel tu dah kira okey lah, setup dah kira okey lah. Okay, so ni aku dah setup dah. Korang kena just main kat 10 tension je. 10 tension, kalau ada berlakunya bird nest, korang ketat lagi. Okay, alright. So step yang kedua adalah masa korang nak baling, pastikan korang baling dengan mengiring macam ni. Dan step ketiga, baling guna satu tangan. Okay, jom sekarang kita try. So lupa braking system. Braking ni kalau korang baru nak mula, korang tukar dekat max. Kalau max ni korang tak perlu main dengan thumb korang. Maksudnya korang tak perlu braking system dengan tangan. Okey, korang baling sekuat hati pun insya-Allah dia takkan berlaku bird nest, tapi dia tak boleh pergi jauh lah korang punya lure korang. Tengok, pergi kat situ je. So korang kena kurangkan sikit lagi sampai korang dapat tahap yang tak berlaku je bird nest. Macam tahap aku dah menghampiri zero braking lah, tapi taklah zero sangat. Macam tu lah, ini tahap aku. Okay, so baling gunakan satu tangan dalam keadaan mengiring. Pastikan korang tak tersangkut apa-apa lah. Alright, so aku dapat jarak yang agak jauh tanpa berlakunya bird nest. Okay, tips yang aku takut terlupa tadi, aku tak cerita. Bila once korang pegang dekat thumb, bila once gewang dah sampai dekat permukaan air, korang tekan korang punya ibu jari dekat korang punya tali ni tadi, supaya korang punya spool ni tadi berhenti. Sebab sekarang korang punya braking dah paling slow kan, dah paling lemah. So untuk mengelakkan spool masih lagi berpusing dan berjadi je bird nest, bila once korang punya gewang dah sampai permukaan air, korang kena tekan thumb korang ataupun ibu jari korang dekat korang punya spool. Jom kita try lagi sekali. Okay, aku dapat jarak macam tu tanpa berlakunya bird nest dengan menggunakan satu tangan. Yang tu kira jarak dalam 40 meter kot. Try lagi sekali.
bila korang punya tali dah basah macam ni, so tali dah basah, korang akan nampak korang boleh buat casting yang dengan lebih laju. Ringankan lagi. Aku boleh buat dah sampai ke hujung sana dah. Okey. Aku dapat jarak yang jauh. Apabila tali dah start basah, aku dapat jarak yang agak jauh tanpa berlakunya bird nest. Dengan menggunakan gewang yang agak ringan, 3 gram. Okey, gunakan satu tangan, baling kat sebelah kiri macam ni. Dan selepas korang setting korang punya berat gewang lah. Okey, once dia jatuh, korang tekan korang punya ni. Oh ya, tips yang ketiga untuk angler pemula ataupun orang yang baru berjinak-jinak dengan dunia bait casting ni. Okey, jangan letak korang punya tali full dekat korang punya spool. Sebab apa? Sebabnya aku tak tahulah. Sebab kalau lagi banyak tu, dia lagi senang jadi bird nest. Okey, so pastikan dalam 60-70 meter korang dah cut dah korang punya tali. Okey, dan makin lama makin jauh. Nampak? Bila once korang dah bila tali korang dah basah, korang dah boleh buat jarak dengan jauh. Yang keempat, practice make perfect. Itu yang aku nak bagi tahu tadi kat atas tadi tu. Aku lupa nak bagi tahu. Korang kena buat latihan, guys. Lagi banyak korang buat latihan, lagi tinggi kebarang kalian, korang tak bird nest. Okey, sekarang ni aku akan gunakan set bait casting Shimano DC, Curado DC yang pakai braking, menggunakan braking jitter control. So apabila korang timbang dulu, apabila jatuh tak berlakunya bird nest kat situ, so maksudnya korang punya ni dah bagus lah, sebab aku dah setting, dah siap-siap tadi. Okey, pastikan ada jarak sikit macam tu. Baling mengiring gunakan satu tangan. Pastikan dekat tepi belakang korang tak ada apa-apa halangan. Okey, dia tak boleh pergi jauh lagi. Disebabkan apa? Disebabkan tali korang tak basah lagi. So korang kena buat latihan lah. Buat sampai dia dah dia dah panas, badan dia dah panas ataupun mesin dia dah panas. Masa tu korang boleh buat. Yes, nampak dia pergi jauh sikit. Okey, gunakan satu tangan, baling dalam keadaan mengiring. Okey, korang dapat jarak yang korang nak. Kira jarak yang okey lah, bukan long cast, tapi jarak yang tak malu lah kan. Untuk seorang pemula, yang penting tak berlaku bird nest. So aku punya channel kali ni tajuk dia tak nak buat bird nest. Bila once korang dah mahir dah, maksudnya dah kuasai teknik ni, masa tu lah korang boleh kurangkan lagi korang punya braking system. Maka masa tu korang kena main dengan tangan lah. Korang kena hati-hati dan kena baling slow je. Baling slow dah boleh pergi jauh dah. Nampak maksud aku? Ok guys, aku rasa itu je perkongsian aku kali ni. Harap dapat bagi manfaat lah pada korang, terutama angler pemula. Dan kepada caster-caster yang dah pro, aku harap korang boleh bagi tunjuk ajar, komen dekat bawah pada buat salah ataupun aku punya penceritaan kurang
ataupun ada yang salah dan ada perlu yang kurang rasa untuk perbetulkan ataupun nak tambah, aku sangat-sangat alu-alukan. Just tulis kat komen kat bawah, harap membantu. Jumpa lagi guys di lain episod. Jangan lupa subscribe, share dan like. Assalamualaikum.